Sumber utama pasukan bomba untuk memadam kebakaran adalah air. Air pula akan diambil dari pilih bomba. Oleh itu, jika kami dapati terdapat pilih bomba yang bermasalah, sudah tentu kesulitan akan berlaku sekiranya terjadi kebakaran di kawasan tersebut. Kemerebakan api akan berlaku ke premis sebelah. Harta benda dan premis tersebut musnah, malah nyawa penghuninya pasti terancam. Dari kronologi inilah, untuk mengelak dari berlakunya kemusnahan dan menyelamatkan nyawa, maka produk ini dicipta. Saya telah berkhidmat di bahagian operasi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sudah menjangkau 35 tahun. Saya juga telah menjadi Ketua Kumpulan Inovasi di jabatan ini, iaitu di Balai Bomba dan Penyelamat Batus sejak tahun 1994 hinggalah sekarang. Secetusnya, idea untuk mereka produk ini pada tahun 2006 telah menghantui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan tidak terkecuali di Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang. Sebanyak 955 pilih bomba di Pulau Pinang telah dikenal pasti kehilangan elbu. Pilih bomba yang telah kehilangan elbu sememangnya masih ada bekalan air. Masalahnya, pilih bomba tersebut tidak boleh disambung kepada hadian adapter dan hos untuk menyalurkan air ke pam jentera bomba. Ini bermakna pilih bomba yang telah kehilangan elbu tidak boleh digunakan untuk memadam kebakaran. Ekoran dari pengalaman yang ditempuhi itulah, maka kumpulan saya telah mengambil tindakan menghasilkan produk Pasar 06 bagi mengatasi masalah kehilangan elbu pilih bomba. Setelah perbincangan yang kumpulan dibuat, kami mengambil keputusan untuk mencipta satu inovasi baru bagaimana untuk menggunakan pilih bomba yang telah kehilangan elbu dengan pengeluaran dan tekanan airnya adalah sama dengan pilih bomba yang sedia ada. Saya mengenali Cik Jamaluddin sudah 17 tahun lah. Saya menyertai kumpulan KIK ni pada tahun 2005 lah. Dari segi produk yang kita cipta ni memang daripada kumpulan lah. Idea-idea daripada kumpulan. Lepas tu kita share semua sekali lah. Jadi atas masing-masing projek tu kita adakan brainstorming. Yang terbaik kita berjaya mencipta satu produk lah. Kalau ikut dari cabaran tu, makin kita ke depan dengan IT, dia lagi maju lah. Tapi disebabkan masalah yang kita ada sekarang lah, dari segi penggunaan IT tu memang kita terhad lah. IT ni memang dia perlukan pelajaran yang tinggi lah. Dari segi software, dari segi penggunaan komputer yang lebih canggih, dari segi costing dia, dari segi melaksanakan dia. Lepas tu kita pula dibebankan dengan tugas-tugas yang lain. Sebelum produk ini dicipta, sekiranya berlaku kebakaran, pilih bomba yang kehilangan elbu sememangnya tidak boleh digunakan. Dalam operasi memadam kebakaran di premis yang berhampiran dengan pilih bomba yang kehilangan elbu, pasukan bomba akan memadam kebakaran tersebut dengan menggunakan air tangki yang dibawa oleh jentera bomba. Jumlahnya adalah terhad hanya 400 galen saja. Selepas itu, bantuan jentera dari balai lain terpaksa dipanggil. Apabila kes sebegini terjadi, masa pemadaman akan menjadi lebih panjang, kerugian akibat kemusnahan akan meningkat, malah nyawa turut terancam. Pelangi Alternative Solution Adapter 06 ataupun singkatannya Pasar 06 adalah satu produk penyesuai yang digunakan pada pilih bomba yang telah kehilangan elbu bagi menggantikan elbu yang telah hilang. Pelangi Alternative Solution Adapter 06 bermaksud pelangi adalah nama kumpulan inovasi yang mencipta peralatan ini. Alternative Solution Adapter bermaksud pemilihan penyambungan penyesuai dan 06 bermaksud produk ini dicipta pada tahun 2006. Bahan yang digunakan bagi menghasilkan produk ini ialah untuk membuat bahagian penapis kami menggunakan 7.5 cm x 30 cm 6063 aluminium rod. Untuk membuat adapter kami menggunakan 12.5 cm x 10 cm 6061 aluminium rod. Dan untuk membuat blanket pula kami menggunakan 12.5 cm x 5 cm 6061 aluminium rod dan 2 unit rubber washer ataupun o-ring. Untuk proses aliran kerja untuk memasang Pasar 06 ini, yang pertama sekali mula kita sampai ke tempat operasi, kita turun dari jentera bomba makan masa 10 saat. Selepas itu kita akan mengambil hos, hadian adapter dan hadian key dari jentera 10 saat. Seterusnya kita ke pilih bomba berhampiran yang tidak elbow mengambil masa 60 saat. Selepas itu kita akan pasang pelangi Alternative Solution Adapter 06 atau Pasar 06 10 saat dan salur air ke jentera makan masa 30 saat. Jadi jumlah keseluruhan bermula bila kita turun jentera sehingga air keluar di hujung nozzle mengambil masa 2 minit saja. Ada beberapa ciri keselamatan penggunaan Pasar 06 ini. Utamanya di bahagian adapter dan blanket terdapat lang untuk memudahkan Pasar 06 dipasang dengan menggunakan pusingan tangan sahaja. Dan yang keduanya, terdapat penapis untuk mengelak batu dan sampah dari masuk ke dalam pam jentera bomba. Yang ketiganya, terdapat 2 unit rubber washer ataupun o-ring untuk mengelak dari berlakunya kebanjaran.
Produk ini telah berjaya dan senang digunakan dengan berkesan sekali. Produk ini boleh didapati dalam semua kereta tangki di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang dan juga di Negeri Sembilan. Apabila jentera tersebut hadir di tempat kebakaran, produk tersebut akan dipasang pada pili bomba tersebut untuk mendapatkan bekalan air. Setelah selesai memadam kebakaran, produk tersebut akan disimpan semula dalam jentera bomba, hanya akan digunakan semasa diperlukan sahaja. Produk ini telah disenaraikan dalam kategori perkhidmatan di dalam Anugerah Inovasi Negara 2013 baru-baru ini. Produk ini berfungsi dan telah teruji dapat menyelamatkan harta benda dari kemusnahan dan menyelamatkan nyawa seluruh rakyat Malaysia terkorban dari kebakaran. Saya percaya dari ciri-ciri tersebutlah produk ini telah dipilih sebagai pemenang. Saya berharaplah pihak jabatan kita lah akan dapat komersialkan satu Malaysia lah, insya-Allah macam itulah. Jadi benda ni pasal ikut yang kita buat produk tu di Pulau Pinang pun boleh pakai, di negeri lain pun boleh pakai. Sebab apa? Dia punya ikut British standard dia tu memang sama, satu Malaysia. Idea ni daripada pengalaman sembelih. Sembelih ni dia memerlukan ramai orang. Lembu yang datang kebanyakan tak bertali, lembu import. Jadi saiz dia tak menentu. Kita terpaksa cipta satu benda yang boleh kita ubah saiz mengikut sesuai yang lembu. Jadi tak perlu ramai-ramai orang. Bila ramai, lembu pula tak biasa dengan keadaan bertali. Dia akan meronta-ronta. Jadi keadaan dia lebih selesa begini macam ni. Warna pun sesuai dengan terapi lembu. Dia tak takut dengan warna hijau. Saya bekas pelatih AKM dulu tahun 88-89. Sekarang ni mencuba di bidang perniagaan. Saya ada BNKFC, dah 24 tahun bekerja dalam bidang. Daripada pengalaman tu dengan pengalaman tukang sembelih, kami combine sekali lah. Peringkat permulaan pihak masjid telah membuat satu program ibadat korban. Jadi kita cari siapa-siapa yang mahu menyertai ibadat korban ini. Pada peringkat pertama dapat kita kumpulkan lembu dan di situ timbul masalah untuk menyembelih. Jadi memerlukan kepada kawasan yang luas dan persekitaran nampak ada berlaku kekotoran lah. Jadi pihak Jabatan Kawasan Masjid bincang, maka timbullah satu idea untuk membuat satu peralatan sembelih yang bersih, mudah dikendalikan dan tidak memerlukan ramai bekerja. Maka hasilnya kita telah dapat cipta lah sangka sembelihan ni. Benda ni kami panggil sangka sembelihan mudah alih. Dalam bahasa Inggeris dia portable slaughtering cage. Fungsi dia ni mudah untuk kita proses sembelihan. Seperti kami yang kita tengok tadi, berbanding dengan cara tradisional yang memerlukan ramai orang, banyak tali, kena kali lubang, makan masa yang lama. Kalau proses selalunya 8 minit ya, ke 10 minit ya, untuk tekok lembu. Proses kami daripada 8.45 pukul 11 dah selesai dah. Berbanding dengan cara tradisional sampai pukul 1, pukul 2. Peringkat mesyuarat Jabatan Kawasan Masjid, saya telah berbincang dan menghasilkan satu keputusan untuk mengadakan ataupun membina sangka ini. Dan sangka ini saya serah 100% kepada Hanizan lah, untuk dia reka dan dia jadikan sangka ni boleh berfungsi. Buat tak lama, dalam sebulan boleh siap lah. Kos dia lebih kurang sekali dengan kandang tadi RM10,000. Duit ni hasil daripada tabung masjid yang sumbang kami. Ada juga individu yang menghulurkan sumbangan. Ini ciptaan yang ketiga lah. Ciptaan pertama tu tak sesuai jadi tinggi. Jadi ciptaan yang kedua pun bila lembu tu meronta-onta macam tadi kan. Kami dah cuba dengan kambing pun kelupuk lah. Kalau lembu lagi teruk lah. Jadi hasilnya ni lah yang dah digunakan selama 3 tahun. Lebih kurang 60 ekor lembu lah sembelih di sini. Nak kendalikan senang, nak bersihkan kawasan pun senang. Lagi cepat, lagi mudah dan keberkesanan dia tu memang dah terbukti ya, lebih baik daripada cara tradisional lah. Kalau kita tengok sembelihan tadi lebih mudah lah, kita tak perlu cari kawasan yang luas-luas. Kalau masjid ni sempit macam ni pun dah boleh muat untuk 2-30 ekor, boleh buat sekali jalan. Kalau yang biasa tu kita kena cari kawasan yang luas, cari pokok yang banyak. Proses dia daripada mula tu kita lembu yang dah ada dalam kandang, kita masuk dalam ni, kita kepitkan dia dengan tali, ikat di sebelah kaki sebelah kanan dua belah dan kita bawa ke arah kiblat, baringkan sebelah kiri. Cuma 4 orang pembantu dah cukup lah. Berbanding kalau cara tradisional kita memerlukan lebih kurang 10 orang. Selamat untuk tukang pembantu penyembelih
Sebab lembu yang agresif pun dia tak boleh nak montor lebih. Dia tak mendatangkan bahaya lah pada penyembelih, pembantu dan lembu tadi. Kalau macam yang telah terjadi dah tu, lembu terlepas, lembu mengamuk. Kalau untuk industri pusat pemilihan feedlot sesuai juga. Menang ni satu sebuah hati bagi saya lah. Saya masuk ni lebih kurang ikhlas lah buat ni untuk bantu masyarakat. Tiba-tiba ada hamba Allah bawa kami ke sana, bawa tani terus menang. Sebelum ni pun ada ceritaan daripada New Zealand ada, Australia ada, tapi cara sembelihan dia tu lebih pada kejam daripada binatang lah. Dia sembelih diri. Lembu yang disembelih dibaringkan tu darah dia keluar habis. Daging dia lebih berkualiti. Dia tak hitam. Kalau daging yang darah dia tak kering, daging dia akan hitam darah dia. Kalau kita sembelih diri, itu perbezaan dia. Itulah yang saya mengharapkan sangkar sembelihan ini sesuai digunakan, terutamanya di bandar-bandar yang kawasannya sempit, yang memerlukan kepada peralatan yang sesuai untuk kawasan. Dan saya telah pun berusaha bersama beliau untuk patenkan benda ini dan telah berjaya, dan juga mengharapkan ada pihak-pihak tertentu boleh mengembangkan sangkar sembelihan ini. InsyaAllah kalau ada rezeki Allah Ta'ala, memang saya ada beberapa benda yang saya nampak boleh ditambah baik. Bukan daripada segi benda ni saja, daripada teknologi lain pun ada juga yang saya terlibat sebab saya kerja dalam bidang ni, bidang kipalan ni. Ada benda-benda yang kita boleh memajukan lagi. Harapan saya moga benda ni satu hari akan digunakan seluruh umat Islam seluruh dunia. Bukan sekat di Malaysia dan tak Asia. Mana-mana umat Islam yang melakukan sembelihan yang akan menggunakan peralatan saya.